5A. Ni apa yang awak nampak daripada gambar ni? Nampak kan gambar ni? Gambar bunga-bunga ni. Perbezaan warna. Perbezaan warna. Okey, so perbezaan warna tu ada, tapi bunga dia bunga yang jenis macam mana? Sama tak? Bunga sama tak semua ni? Bunga sama kan? Jadi variasi ialah perbezaan yang wujud dalam suatu spesies yang sama. Dia bunga yang sama tapi ada warna merah, ada warna putih, ada warna kuning macam orange sikit ni kan. Lepas tu ada warna purple. So bezanya warna tapi bunganya semua bunga tulip kan. Bunga yang sama, jenis yang kita kata spesies yang sama lah. Tetapi dia ada perbezaan dari segi warna bunga. So itu adalah variasi lah. Jadi variasi ni apa? Macam ni. Ni manusia lah kan, orang. So sebenarnya ni bukan, yang gini ni satu ni dia bukannya orang kulit putih seorang-seorang duduk kat sini. Tapi nak beritahu kat awak lah, dalam manusia pun sama. Kita spesies sama iaitu manusia tapi ada yang warna kulit hitam macam ni kan, gelap. Ada yang warna kulit putih macam dalam gambar ni. Ada yang macam kita, sawo matang kan. So itu perbezaan dari warna kulit dalam spesies manusia. Tapi gambar ni sebenarnya merujuk kepada dia ni sebenarnya orang kulit hitam juga, orang Afrika juga. Tapi dia ada mutasi penyakit albino. So dia warna putih sebab tu bulu mata dia pun putih semua. Tapi kalau kita, dia orang kulit putih, dia tak semestinya bulu mata dia semua warna putih. So yang ini ni dia masih di bawah variasi lah. Sebab mutasi tu salah satu penyebab kepada variasi. Okay, so kita tengok yang ini. Yang ini ni semuanya anjing. Tapi ada banyak jenis anjing kan yang berbeza. So kepelbagaian dalam satu spesies itu ataupun kalau buku teks awak tu dia tidaklah dalam satu spesies sangat. Dia kata kepelbagaian, perbezaan dalam satu populasi. So sebenarnya spesies dekat sini dah lain dah juga sini. Ni spesies anjing lain dengan yang ini. Tapi populasi dia populasi anjing kan. So boleh dikira sebagai kepelbagaian ataupun variasi lah. So sebenarnya itulah variasi. Variasi ialah perbezaan ciri dalam organisma daripada populasi atau spesies yang sama. So perbezaan ini wujud untuk membezakan. Kalau tidak kan kita tak boleh bezalah. Orang perempuan dalam spesies manusia ni kalau semua sama je kan. Muka daripada zaman Nabi Adam dengan Hawa dulu muka Hawa je. Mana boleh beza siapa Elinda, siapa Amani, siapa Mia, siapa Alisha. Jadi bila ada perbezaan dalam spesies manusia tu sendiri so kita boleh beza. Even Farid dengan kembar awak nama apa Farid? Faiz. Farid dengan Faiz pun walaupun dia kembar, kalau kita tengok sepintas lalu okey sama. Tapi apabila dia membesar, sebab nanti awak akan tengok variasi ni dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor genetik dan faktor persekitaran. Betul Farid dengan Faiz akan sama dari segi genetik. Awak ambil DNA Farid, awak ambil DNA Faiz, sama je check kalau check DNA tu. Tetapi pergaulan, macam mana dia orang membesar walaupun dalam rumah yang sama. Yang Faiz mungkin suka ni, Farid mungkin suka ni. Sama juga sekarang dah nampak kan. Seorang ambil bio, seorang ambil GKT. So tu dah nampak, itu dah jadi perbezaan. Even dalam kembar seiras pun akan wujud variasi, perbezaan. Kenapa? Sebab nanti awak akan tengok variasi itu dipengaruhi oleh dua faktor, iaitu faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Dan faktor genetik ni ada banyak bawah dia. Faktor persekitaran pun ada banyak bawah dia. Itu yang last sekali daripada kembar tu mula-mula lahir tu mungkin mak bapak susah nak tengok, nak bezakan. Tapi apabila dia semakin membesar, dia boleh nampak dengan nampak lah. Kita yang jarang-jarang jumpa ni tak boleh nak beza. Tapi bila mak ayah dia confirm ataupun best friend, kawan yang rapat memang akan boleh beza lah. Yang tu untuk kembar seiras. Kalau kita yang lain, manusia yang lain ni spesies sama ni, memang jelaslah berbeza kan. Okay, so itu sebenarnya maksud variasi. Perbezaan yang wujud dalam sesuatu spesies tu. Kenapa? Sebab yang pastinya kita nak membezakan lah
Kan, membolehkan kita membezakan individu dalam spesies yang sama. Tak ada lah daripada zaman Nabi Adam itu sampai dah sekarang muka Nabi Adam je. Ada kepelbagaian lah kalau macam tu. Hawa kat hawa je, perempuan kat semua hawa. Tak ada. So kita boleh beza-bezakan orang. Dan pentingnya variasi ni dia juga untuk menjamin kemandirian spesies lah. Dan pemindahan gen-gen dari induk ke zuriat dapat dilakukan. So yang ini daripada textbook awak. Membolehkan alam semula jadi memilih sifat-sifat baik untuk diteruskan dan menyingkirkan sifat yang tidak bersesuaian. So maksudnya dia boleh beradaptasi dengan persekitaran, maka dia yang akan survive. Itu yang menjamin kemandirian spesies apabila keadaan di persekitaran berubah. Okey, kenapa lagi perlunya variasi? Membenarkan pembiakan silang antara spesies untuk membentuk spesies yang baru. Okey, sebenarnya spesies yang baru ni ada kebaikan dia, kan, tetapi ada juga keburukan dia. Kalau virus macam COVID-19 tu, dia dah mutasi-mutasi tu sebenarnya menghasilkan spesies yang baru, sama, asas dia sama, COVID-19 yang sama tapi dah jadi varian lain-lain kan. Itu spesies yang baru sebenarnya. Okay, dan dia lebih survive dalam populasi dia, dalam dia punya tu, dia semakin hebat. Tapi dia membawa masalah kepada kita manusia. Bila spesies baru dia tu lebih rintang terhadap apa saja, dia lebih macam lebih kuat lah, lebih dominan untuk apa merebak dan membiak kan. Dalam dia bagus lah, dia akan survive lebih lama. Tapi bagi manusia, varian-varian baru untuk COVID-19 itu berbahaya. Tapi kalau kita fikir positif, untuk dia memang membenarkan yang ni lah. Bila ada mutasi itu sebenarnya dia membenarkan pembiakan silang tu lah yang menghasilkan mutasi yang boleh menjamin kemandirian satu-satu spesies itu dalam persekitaran yang sentiasa berubah. Manusia hebat, cipta vaksin apa semua kan, tapi dia pun cuba untuk survive. Sebab tu dapat jadi varian-varian baru tu sebenarnya. Kita sebenarnya manusia pun sama. Kalau awak tengok, kalau kita daripada zaman Nabi Adam tu, apa besar kan kita, kalau kamu tengok makam-makam diorang Nabi-Nabi memang besar. Umur diorang pun panjang. Okay, tapi bila kita beradaptasi dengan perubahan persekitaran, kita dapat apa yang kita sekarang lah. Walaupun kita kecil, kita masih survive sampai sekarang. Daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang. Apa jadi dengan orang yang tak boleh beradaptasi dengan persekitaran, yang tak boleh memilih sifat-sifat baik untuk diteruskan, untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran? Apa jadi? Awak tengok dengan dinosaur, pupus. So pentingnya variasi itu untuk meneruskan, menjamin kemandirian spesies apabila keadaan persekitaran tu berubah. Okay, sebagai contoh je ni dalam buku teks awak okay, keperluan variasi untuk kemandirian spesies. Yang ni sangat penting. Saya dah bagi contoh pada manusia. Yang ini awak tak nampak lah perubahan manusia tu kan daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. Yang ini kita nampak sebab ada rekod dia. So variasi ini kan berlaku kepada kupu-kupu, rama-rama kupu-kupu lah kan. So dia ada dua jenis kupu-kupu. Kupu-kupu yang nama kupu-kupu ni, rama-rama ni Biston betularia. Okey, dia ada dua jenis tau, satu hitam, satu putih. Zaman sebelum revolusi perindustrian, kebanyakan rama-rama Biston betularia England ni sebenarnya warna dia putih. Okey, cerah. Pada awal tahun 1800, rama-rama berwarna hitam, dia mudah dikesan oleh pemangsa. Kenapa? Waktu tu pokok boleh jadi ni pokok zaman dulu awak tengok walaupun tak ada warna lah kan. Kalau sini pun ada warna sikit ni kan. Okey, kat sini ni sekarang ni nampak tak bila hitam dia dah jadi macam dia boleh menyamar sama macam warna pokok. Dulu putih ni sebab tak ada lagi asap, revolusi perindustrian ni dia mengakibatkan persekitaran kita jadi lebih berdebu, lebih berasap. So mana pergi asap dan debu tu? Dia akan hinggap pada pokok. So dulu sebelum revolusi perindustrian, pemangsa susah nak jumpa rama-rama yang berwarna putih ni. Sebab dia macam warna dia tu macam lebih menyerupai kulit pokok ataupun apa yang ada kat sekitar waktu tu lah. Tetapi rama-rama hitam yang jelas kelihatan. So pemangsa akan makan dia. Jadi waktu tu banyak sebenarnya rama-rama Biston betularia ni yang berwarna putih yang akan survive.
Okay, persekitaran itu memihak kepada kupu-kupu atau rama-rama berwarna putih. Tetapi apabila berlaku revolusi perindustrian, ni dalam era perindustrian, jelaga daripada kilang-kilang mencemarkan persekitaran dan perubahan ini menyokong kemandirian rama-rama hitam. Okey, sini ada rama-rama hitam, awak tak nampak. Yang nak sini yang ada campur-campur sikit kan. So bila jadi macam ni, rama-rama hitam tu, itu yang pentingnya variasi tu. Kalau semua putih, memang dia dah lama dah pupus rama-rama ni. Tapi disebabkan dia ada dua jenis, sekurang-kurangnya ada dua warna, satu hitam, satu putih. Yang putih boleh survive, jadi spesies rama-rama ini masih hidup. Faham tak? Itu kepentingan variasi. Sebab variasi itu akan bila dia satu ciri variasi tu boleh survive dari satu pihak, satu tempat, satu perubahan persekitaran, maka dia akan menyebabkan spesies itu akan boleh bertahan lebih lama. Tapi kalau tak boleh survive dalam persekitaran yang dia kan satu hitam satu putih. Yang putih tu mungkin akan kurang-kurang atau pula sekali tak ada. Tapi spesies dia masih ada tapi diwakili oleh yang hitam lah. Dia macam tu. Itu pentingnya variasi. So variasi dapat mencegah kepupusan sesuatu spesies dan menjamin kemandirian beberapa individu dari suatu spesies yang sama ketika alam persekitaran kita ni sentiasa berubah. Sekarang pun terus berubah. Jadi apa yang ada dalam textbook awak, Charles Darwin ni dia bapa, konon-kononnya dia adalah bapa kepada evolusi ni lah, evolution kita kan. Seorang ahli sains, nama dia Charles Darwin 1809 hingga 1882. Dia ni lah sebenarnya yang bagi tahu manusia tu datang daripada spesies monyet. Tapi kita tak, kita percaya, kita ada Quran, kita tahu yang manusia ini datang daripada ciptaan Allah yang bernama Nabi Adam kan. So daripada tanah. Itu kepercayaan kita dan itu yang ada dalam Al-Quran kita. Tapi orang putih dan Charles Darwin ni dia percaya yang manusia ni datang daripada apes. Ya betul, daripada set-set monyet. Tak tahulah macam mana kan. Mungkin sebab kita punya atas-atas tu sebelum sampai dekat bahagian spesies dengan family tu, atas tu semua sama dengan monyet. Sebab itulah dia buat macam tu. Tapi kita lain, kepercayaan kita lain. Dalam Islam kata kita daripada segumpal darah lah. Selepas Nabi Adam tu semuanya datang daripada segumpal darah. Okay, so apa yang Charles Darwin cakap? Dia cakap it's not the strongest species that survive. Okay, tapi apa yang dia kata adalah no, the most intelligent that survive. It is the one that is most adaptable to the change. So siapa yang lebih beradaptasi terhadap perubahan persekitaran, dia yang akan survive. Bukan orang yang paling bukan spesies yang paling pandai, bukan spesies yang paling kuat, tapi spesies yang boleh beradaptasi dengan perubahan persekitaran, maka spesies itulah yang akan survive dalam meneruskan kemandirian dia punya spesies lah. Okay, jadi awak kena ingatlah yang tu lah. So kita tengok seterusnya jenis-jenis contoh-contoh variasi dulu. Okay, kita ada contoh variasi kat sini. Kita ada ketinggian kan. So kita ada tinggi, rendah. So itu ketinggian lah. Nanti awak akan tengok lah yang tengah-tengah tu apa kan. Boleh menggulung lidah, boleh gulung, tak boleh gulung. Warna mata banyak lagi, hitam, perang, biru, kelabu. Berat badan ada orang besar, ada orang gemuk, ada orang kurus, ada orang sederhana kan. Okay, lepas tu kelekapan cuping telinga, melekap dengan tidak boleh melekap. Kumpulan darah A, B, O. So, sebenarnya kalau awak tengok dekat sini, ini sebenarnya semua yang diwakili oleh alil kan. Ini ciri. Lepas tu yang membezakan dia kepelbagaian dalam satu ciri itu adalah alil kan, diwakili oleh alil. So ada tinggi, ada rendah, kita wakilkan dengan huruf T besar, ini T kecil. Boleh gulung lidah, tak boleh gulung lidah, mungkin B besar, B kecil kan. Warna mata, kalau nak buat M besar, M kecil boleh. Yang tu dalam dia ada genetik. So kita dah nampak dekat situ, alil itu duduk dekat dalam genetik lah. So maksudnya variasi ini akan ada dipengaruhi oleh faktor genetik. Okay, lepas tu nanti kita akan tengok satu lagi dia akan dipengaruhi oleh faktor persekitaran lah.
Okey, jadi jenis variasi ada 2 jenis. Sama macam textbook awak, kalau textbook awak muka surat 258 kan. Dia 2 jenis variasi tu 258 tu terus dia buka besar terus 2 muka surat tu untuk mewakili 2 jenis variasi terus. Okay, jadi kita ada variasi selanjar sebelah kiri, variasi tak selanjar sebelah kanan. Okay, saya kalau pelajar saya selalu suka untuk mengingatkan cara untuk ingat yang paling mudah adalah awak ingat variasi selanjar adalah variasi yang perbezaan dia tidak tak jelas dan tak ketara. So lebih kurang sama je sebab tu dia S kat situ. Kalau variasi tak selanjar, perbezaan dia tak sama. Memang awak boleh tengok tu beza dia jelas dan tak samalah. Memang lain tegus. Lepas tu variasi selanjar ni, variasi dia ni boleh berubah. Daripada awak lahir, sampailah nanti awak nak mati, dia akan mengalami perubahan. Ciri tu kalau mengalami perubahan, dia masuk dalam kategori variasi selanjar. Nanti awak akan tengok kenapa saya cakap macam tu. Variasi tak selanjar pula, daripada awak lahir sampai ke awak mati, ciri tu takkan berubah. Sebab tu ada tak kat situ. Dia satu ciri dengan ciri yang lain, dalam contohlah kan, jantina. Jantina dia masuk dalam ciri tak selanjar, variasi tak selanjar. Tak sama. Memang awak nampak dengan jelas yang mana lelaki, yang mana perempuan. Tak payah cerita pasal hunsa ataupun orang yang transgender tu kan. Lelaki kita nampak dengan jelas. Perempuan kita nampak jelas. Memang dia tak sama langsung. Lepas tu dia takkan berubah sepatutnya. Daripada lahir, lelaki tu lelaki lah sampai ke mati. Perempuan tu perempuan lah sampai ke mati. Kalau dia tukar pun, awak tahu kan, kubur tu tak akan terima dia. Tak bagi tahu awak. Itu maksud saya. Macam mana nak mudah kita pilih yang mana satu contoh variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. So kalau dekat sini ketinggian, saya nak tanya awak lah. Sebelum kita masuk detail lah pasal variasi ni. Awak rasa ketinggian ni variasi selanjar ke tak selanjar? Dua je saya bagi tahu awak tadi. Dia tak berubah. Kalau dia tak berubah dan dia memang tak sama antara tu, kita tak boleh cari. Ada golongan yang pertengahan, tengah-tengah. Maka dia masuk dalam kategori tak selanjar. Kalau kita jumpa golongan pertengahan, ada yang kita tak boleh beza. Dia ni tinggi ke? Dia ni rendah ke? Dia ni gemuk ke? Dia ni kurus ke? Yang dia ni pandai ke? Dia ni tak pandai ke? Yang tu kan, ada kategori tengah-tengah yang kita tak boleh nak ukur dia punya tu. Kecuali kita kena boleh ukur, kita tak boleh nak decide dia tu kumpulan mana kecuali dengan kita mengukur. So yang itu tu, kita panggil sebagai variasi selanjar. Dan dia berubah daripada kecil sampai ke awak besar. Memang kalau tinggi tu memang berubah. Faham tak? Faham tak ni? Awak faham ke tak ni? Kalau kat sini memang ketinggian ni dia akan masuk dalam variasi selanjar. Kebolehan menggulung lidah ni boleh dengan tak boleh. Jelas dua benda. Boleh ke tak boleh? Bila ada dua kumpulan yang tak sama langsung, so dia akan masuk dalam kategori tak selanjar. Kalau warna mata ni hitam, kelabu, perang, biru, suku terus, tak selanjar. Berat badan, dia ni memanglah nampak yang ni gemuk seorang kan, yang ni kurus seorang, tapi dia akan ada yang tengah-tengah tu, awak tak tahu nak decide. Awak tengok gitu, dia ni kurus ke, dia ni gemuk kan, nampak macam kurus, nampak macam gemuk juga, tak tahu. Lepas tu awak pun suruh ukur, baru tahu. Baru ukur cari BMI, barulah tahu rupanya dia ni overweight, dia ni underweight kan. So baru boleh decide ideal ke tidak. Kena ukur barulah. Yang tak selanjar ni tak payah ukur pun kita dah nampak dah. Ni lekapan cuping telinga. Melekat dengan tak melekat. Memang sah-sah satu melekat, satu tak melekat. Dia tak ada kumpulan pertengahan. Kumpulan darah pun sama. A, B, O. Awak lahir darah A, tak ada je mati darah O. Tak ada. Dia akan kekal sehingga ke awak mati. Awak lahir baby waktu doktor check tu darah B, sampai ke matilah awak darah B. Dia memang fix dah. Maksudnya dia adalah variasi tak selanjar. So itu kesimpulan awal yang boleh awak fikir kalau apa benda variasi selanjar dengan variasi tak selanjar. So kita tengoklah satu-satu, saya tanya pun awak tak apa nak jawab. Okey, variasi selanjar. Tidak mempunyai perbezaan yang jelas atau ketara. Perbezaan dia adalah secara beransur-ansur dengan wujudnya ciri perantara. Boleh diukur. Maka dikatakan pewarisan itu adalah kuantitatif. Kuantiti. So dia boleh ukur. Kualiti tak boleh ukur. Lepas tu dipengaruhi oleh faktor persekitaran.
Taburan kekerapan berbentuk loceng iaitu histogram dan digelar lengkung taburan normal. Inilah ni lengkung taburan normal. Okey, kalau awak tengok dekat dalam slide saya ni tengok dia ada contoh ketinggian. Betul tak ketinggian ni ada perbezaan tak ada perbezaan yang jelas ataupun ketara. Macam saya cakap tadilah contoh saya bagi lagi. Dalam kalau macam ni lah dalam kelas awak. Saya tengok sepintas lalu, saya boleh decide siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Tapi kalau saya nak ukur pula satu-satu ikut, saya nak tengok, nak tentukan satu-satu seorang daripada yang paling tinggi kepada yang paling rendah itu, saya nak buat ikut turutan, saya tak mampu buat. Saya kena ukur. Jadi ciri ini boleh diukur untuk variasi selanjar. Dia kena ukur, baru awak boleh bagi tahu, baru awak boleh kira siapa masuk dalam golongan tinggi, siapa yang duduk dalam kategori rendah, siapa yang duduk dalam kategori 150 sampai 125, siapa yang duduk dalam kategori 156 sampai 160, siapa yang duduk dalam kategori 160 sampai 64. So benda tu kita kena ukur baru kita tahu. Sama juga dengan berat badan. Saya boleh assume bahawasanya dia ni besar, dia ni kurus, tapi betul ke berat dia, betul ke? Kalau duduk ada yang macam lebih kurang sama tu, saya tak tahu siapa yang berat, siapa yang rendah, siapa yang berat, siapa yang ringan sikit. Jadi kena ukur, baru boleh tahu A itu lebih berat daripada B. Kalau tak ukur, tak boleh buat. Kalau kita katakan tak tentu lagi A itu lebih berat daripada B. Maksud kat situ, apa maksud dia boleh diukur? Kuantitatif, kuantiti. So kita boleh check dia punya ukur dengan melalui pengukuran. Tapi kalau warna macam jenis darah tadi, nak ukur apa? Ni kita memang check je, kita tahu A, B, O. Memang tak payah ukur. Perempuan dengan lelaki perlu ukur, tak payah ukur. Tahu dah. Kalau awak rasa dia tu pondan pun awak boleh agak. Tak payah nak kena ukur. Pengukuran apa awak nak guna untuk bezakan lelaki dengan perempuan? Tak ada jenis pengukuran. Sebab kita check dari segi kualiti. Orang perempuan gini, orang lelaki gini. Orang perempuan mesti suara dia halus-halus sikit. Dengar je suara orang lelaki, suara perempuan tu kasar, awak kata dia ni mesti bukan perempuan, dia ni mesti transgender. Memang dah boleh. Tak payah ukur lah maksudnya. Gitu dah kita tahu. Dia lelaki ke, dia perempuan ke, atau dia macam mana. So itu maksud dia boleh diukur ataupun benda tu kuantitatif. Apa benda yang kuantitatif dengan kualitatif. Kualitatif dia akan pergi masuk daripada segi kualiti, ciri-ciri tu terus direct akan jadi variasi tak selanjar. Okey, warna kulit. Warna kulit pun sama kan. Satu lagi, semua ini boleh dipengaruhi oleh faktor persekitaran tau. Dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Kenapa dia cakap macam tu? Walaupun mak bapak awak macam tak berapa nak tinggi atau kita katalah mak awak macam tak tinggi mana, bapak awak tak tinggi mana. Tiba-tiba dalam adik-beradik awak ada yang tinggi. Kenapa? Mungkin bila dia membesar, dia makan banyak protein. Awak belajar biologi sepatutnya tahu macam mana nak tinggi. Siapa yang rasa diri dia rendah, nak suruh tinggi tu ambil protein banyak-banyak. Kenapa? Sebab protein membantu dalam pertumbuhan badan. So makanlah makanan yang kaya dengan protein. Maka awak akan lebih tinggi daripada orang lain. Dia betul ada faktor genetik tapi faktor persekitaran itu lebih besar. Okey, katakanlah mak bapak awak, ni satu lagi, saya suka bagi tahu macam ni. Bapak dia tok imam, mak dia ustazah sekolah. Tapi ingat anak dia tak semestinya kuat agama seperti mak bapak dia. Kenapa? Sebab iman tu betul lah tak boleh diwarisi. Kenapa? Salah satu je kecerdasan, kepintaran adalah variasi selanjar. Jangan cakap mak dia penuri getah, bapak dia pesawah, dia tak boleh masuk universiti. Dia belajar bersungguh-sungguh, maka dia boleh ubah benda tu. Kenapa? Sebab kepandaian, kecerdasan, keimanan tidak dipengaruhi oleh faktor genetik. Ada sikit-sikit, tetapi bila ada masuk faktor persekitaran, usaha dia, apa dia buat untuk dia berjaya itu lebih besar daripada dia punya faktor genetik yang sikit tu. Itu maksud saya kat situ. So ingat, kalau awak rasa mak bapak awak orang susah, patut awak. Siapa? Awak lah yang nak ubah. Sebab kepandaian, masuk U ke tak masuk U kita jadi orang yang puas agama ke tidak, kita yang tentukan. Persekitaran kita nak jadi orang yang puas agama, kita kawan dengan orang yang baik-baik. Kita kawan dengan orang yang lebih faham
agama daripada kita. Kita nak masuk universiti, kita belajar lah. Kita nak masuk bidang apa, kita belajar sungguh-sungguh. Kita buat apa yang sepatutnya dibuat oleh seorang pelajar. Jangan lalai. Sebab ingat, saya dah bagi tahu, kepandaian adalah variasi selanjar. Dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Awak usaha, awak dapat. Sebab faktor persekitaran tu. Okey, lepas tu kita ada kecerdasan. Warna mata ni tidak sebenarnya, warna mata ni dia genetik sikit. Okey, lepas tu yang ni kecerdasan kan, keimanan semua saya dah bagi tahu dekat situ. So berat badan pun saya dah bagi tahu. Jadi benda ni semua boleh berubah daripada awak lahir sampai awak mati. Orang yang pandai zaman awal-awal tak semestinya akan terus pandai. Ingat, orang tu ingat benda tapi lama-lama dia boleh tak ingat. Orang tu dia penghafaz Al-Quran tapi kalau dia tak sentiasa menghafaz maka dia akan lupa ingatan tentang hafazan dia tu. Sebab apa? Sebab dia pengaruhi oleh faktor persekitaran. Makan. Sebab tu orang kata orang nak hafaz Quran ni kena makan makanan sunnah lah apa semua, kena jaga semua. Kenapa? Sebab macam saya cakap tadi, keimanan, semua-semua tu kepandaian dia adalah variasi selanjar. Okey, so dia dilukis dalam bentuk graf ni lah. Histogram. Histogram ni apa? Graf bar tapi rapat-rapat. Nah, maksudnya apa? Dia ada had. Had atas, had bawah. Saya rasa tak sepatutnya awak ada masalah sebab awak kelas A. Sepatutnya awak senang je nak buat graf histogram ni. Dia mesti ada sempadan atas, sempadan bawah. Contohlah kalau tinggi kan 150 dekat bawah, lepas tu dia sampai 155. Dia akan start balik dengan 156 sampai 169. Lepas tu 170 sampai 174. 175 sampai 179. Macam itulah. So dia ada sempadan atas, sempadan bawah. Okay, jadi graf ini akan duduk rapat-rapat. Kenapa? Sebab dia adalah variasi selanjar. So variasi selanjar dia tak ada senggang-senggang graf dia. Graf dia rapat-rapat. Kalau variasi tak selanjar, graf dia tak rapat. Dia tak dipengaruhi faktor persekitaran. Dia tak berubah daripada awak lahir sampai awak mati. Dan dia tak sama ciri antara satu sama lain. Dia tak ada juga kumpulan perantaraan. Itu cara paling mudah untuk awak ingat apa dia variasi selanjar dan variasi tak selanjar. Dan variasi tak selanjar dia tak berubah daripada awak lahir sampailah ke awak mati. Jadi mudah sangat nak ingat tentang variasi ni. Okey, so variasi tak selanjar. Tadi kita dah fokus pada variasi tak selanjar, macam saya cakap tadi lah. Dia ada perbezaan yang jelas dan ketara. So, dia tak sama. Satu kumpulan dengan kumpulan yang lain tu tak sama. Dan awak boleh bezakan dia dengan sangat jelas sebab dia memang tak sama antara satu sama lain. Dia tak ada kumpulan perantaraan, ciri kumpulan perantaraan yang sampai awak kata, ini tengah-tengah tak tahu. Tak ada. Dia tak ada. Kalau melekat, melekat. Cuba tinggal. Kalau tak melekat, tak melekat. Lepas tu dia tak berubah. Kalau awak praktis lah gulung lidah sampai bila-bila pun kalau dalam gen awak tu tak ada gen menggulung lidah, awak memang tak akan boleh menggulung lidah. Maksudnya, jelas dekat situ. Ada dua kumpulan saja. Boleh gulung lidah, tak boleh gulung lidah. Dia tak ada kumpulan tengah-tengah. Tak tahulah boleh gulung ke tak boleh gulung. Tak ada. Okay, lepas tu dia tak boleh diukur. Kenapa? Sebab nak ukur apa? Sebab kita check kualiti dia. Kita check dia punya ciri, jenis dia. Darah A, darah B, darah O, darah AB. Bukannya kita check. Nak check ke apa? Tak boleh nak ukur. Nak ambil pembaris nak ukur ke apa? Tak ada benda kita boleh ukur. Tak ada skala yang kita boleh gunakan. Nanti kan macam saya cakap, lepas tu macam mana cikgu kepandaian diukur? Kepandaian diukur ada skala dia. Awak periksa dapat A. A tu daripada berapa ke berapa? A. B berapa ke berapa dapat B. Itu skala lah. Adakah awak ada skala untuk tentukan laki dengan perempuan? Tak ada. Laki-laki lah, perempuan-perempuan mana ada skala daripada nombor 1 sampai nombor 10. Kalau dia duduk tengah-tengah tu, dia tu maksudnya hunsa. Tidak, tak ada. Dia memang jelas. Tak payah, tak ada skala. Tengok sepintah lalu, awak tahu ciri. Itu maksud tak boleh diukur. Dan ciri-ciri dia hanya boleh ditentukan sama ada hadir ataupun tidak. Okey, ada ke tak ada? Tak ada bukan kumpulan tu lah. Ada kumpulan tu lah. Hanya dipengaruhi oleh faktor genetik. Jadi dia boleh diwarisi. Awak dah tahu dah macam mana jantina tu kan. Kena ada Y baru jadi lelaki. Kalau tak ada Y dia perempuan. Itu maksud dipengaruhi oleh faktor genetik. Mesti duduk ada dekat dalam kromosom. Alil bawa benda tu. Ciri dikawal oleh gen tunggal dengan 2 atau 3 alil.
Maksudnya alil bawa benda tu. Awak nak suruh mata awak biru, kena ada alil mata biru bawa. Awak nak suruh rambut awak hitam ataupun rambut awak kerinting, kena ada alil tu bawa. Kalau tidak, tak ada, memang tak sampai bila-bila lah rambut awak tu straight lah. Ataupun rambut awak tu kerinting lah, tak ada dia nak jadi lurus. Okey, itu maksud ciri dikawal oleh gen tunggal dengan 2 atau 3 alil. Okey, taburan kekerapan bagi variasi tak selanjar ialah taburan diskrit. Maksudnya graf bar dia, graf bar yang berasingan. Graf bar dia, graf bar yang tak rapat, sebab tu nama dia variasi tak selanjar. Ingat sekali lagi variasi tak selanjar ni macam mana? Ciri dia tak berubah daripada awak lahir sampai awak mati, tak dipengaruhi faktor persekitaran, dia tak boleh diukur, dia tak sama antara satu sama lain, dan graf dia tak rapat antara satu sama lain. So semua tak duduk dengan variasi tak selanjar. Jangan awak pula yang tak ingat benda ni. Tolong ingat sebab benda ni sangat mudah. Saya ajar budak kelas sains teras pun boleh ingat. Takkanlah awak budak kelas biologi tak boleh ingat benda ni. Dia punya cara ingat tak je. Tak semua banyak tak tu duduk dekat variasi tak selanjar. Lepas tu variasi yang selanjar tu dia sama, lebih kurang sama je. Awak duduk dalam satu kelas tu awak tengok. Kena berdiri baru nampak okey siapa yang tinggi, siapa yang rendah. Lepas tu kita boleh pilih siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Tapi yang tengah-tengah tu kita nak susun macam mana? Kena ukur. Jadi dia adalah ciri yang kena diukur. Lepas tu berubah tak? Berubah daripada awak kecil sampai ke sekarang. Awak dah naik. Maksudnya ciri dia berubah-ubah. Dia tak sama daripada awak lahir sampai ke awak mati. So itu adalah ciri variasi selanjar lah. Dia ada kumpulan perantaraan, tak boleh nak beza dengan jelas. Lepas tu dia boleh diukur dan dia dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Awak makan banyak, awak gemuk. Awak makan sikit, awak kurus. Awak orang yang sama. Sekejap gemuk, sekejap kurus. Tinggi dengan rendah tu memang ada one way je. Dia takkan boleh jadi turun balik dah ketinggian tu. Pandai dengan tak pandai, awak rajin sekejap, awak dapat result elok. Bila awak malas, awak dapat result tak elok. Lepas tu bila awak rajin balik, dapat elok balik. Sebab dia tak semesti sama. Benda tu. Okay, kita dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okay, kedua-duanya sangat penting dalam kehidupan kita. Faktor persekitaran dengan faktor genetik ini memainkan peranan penting lah untuk kita survive sebenarnya dalam kehidupan kita. So contohlah variasi tak selanjar dekat sini, kemudian menggulung lidah, kelekapan cuping telinga, kehadiran rasu pipit, ada dengan tak ada. Senang. Kumpulan darah, jenis cap ibu jari, okey. Dan ni dia punya perbandingan lah. So apa yang sama? Bila kita nak buat perbandingan, awak kena cerita yang sama dengan yang tak sama. Kalau minta perbezaan, baru cerita yang beza saja. Kena ingat tu. Bila jawab soalan esei, awak jangan buat macam ni, jangan buat gambar gini. Awak buat dalam bentuk jadual. Macam ni sebenarnya. Satu-satu lah. Okay, ni dalam buku teks awak. Dia nak suruh ada maps kan. Carta alih gini. So ni carta alih buih lah. Untuk perbandingan. Bila perbandingan dia kena ada yang sama. Dan dia kena ada yang tak sama. Bagi semua baru dapat markah. Dapat markah untuk sama, dapat markah untuk tak sama. Itu perbandingan. Kalau dia minta perbezaan saja, baru awak bagi yang beza, yang tak sama tu. So apa yang sama? Kedua-dua variasi menunjukkan perbezaan ciri dalam kalangan individu spesies yang sama. Betul lah. Tak kisahlah ketinggian ke ataupun jantina, semuanya dalam manusia. So dia nak bezakan orang itu, orang yang siapa nama Aminah, siapa nama Ahmad. Memang nak bezakan. Aminah betul lah. Ataupun Aminah dengan Aisyah. Nak bezakan. Cantik dah sama tu tapi nak bezakan lagi. Okey. So, apa yang tak samanya? Perbezaan ciri yang tidak ketara. Itu variasi selanjar. Kalau variasi tak selanjar, beza dia jelas dan ketara. Okey. Variasi selanjar lagi. Terdapat ciri-ciri perantaraan. Mana perantaraan ni? Tengah-tengah tadi. Sebab tu graf dia ada apa? Ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah ni kan. Contoh. Salah tekan. Okey, ni kan contoh. Ini paling tinggi, rendah. Yang ni paling tinggi. Ni tiga bar lagi ni. Inilah kumpulan perantaraan. Dan biasanya tengah-tengah ni lah yang paling banyak. Yang tak boleh nak kata tinggi, tak boleh nak kata rendah. Kumpulan yang tengah-tengah itulah kumpulan yang paling tinggi. So dia bentuklah histogram bentuk roceng macam ni. Okey.
lepas tu saya tak duduk sini kan, ada lagi yang nak masuk. Walaupun macam dah hampir separuh dah kelas kita ni. Masa kan, tak tahulah aku ada lagi nak masuk. Okey, lepas tu. Ni dah ni. Okey, next adalah graf berbentuk taburan normal. Saya dah tunjuk tadi lah, taburan normal maksudnya dia bentuk loceng. Graf normal berbentuk diskrit ni. Ni diskrit ni. Taburan diskrit ni yang jarak-jarak. Graf bar jarak-jarak. Kalau taburan normal, graf bar rapat-rapat, histogram. Okey. Variasi selanjar ciri dikawal oleh banyak gen. Variasi tak selanjar ciri dikawal oleh satu gen tunggal sahaja. Okey, variasi tak selanjar tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Variasi selanjar dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Okey, variasi selanjar dia boleh diukur kuantitatif. Untuk variasi tak selanjar dia adalah kualitatif, kualiti. So tak boleh diukur. Dalam periksa awak tak boleh buat gambar ni. Awak kena buat macam ni. Ni pun saya tak buat dalam bentuk jadual betul lah. Tapi sepatutnya daripada persamaan, awak bagi dua gini, variasi selanjar, variasi tak selanjar kan. Kalau awak tak nak buat dalam bentuk, dia tak apa buat. Kalau perbandingan tak payah nak karang panjang-panjang, nanti awak salah. Awak masuk dalam jadual je. Buat persamaan atas, menunjukkan perbezaan ciri antara spesies dalam individu yang sama kan. Bawah dia sambung terus, letak dia tajuk perbezaan sikit, sambung. Alik kiri dengan alik kanan tu, variasi selanjar dengan tak selanjar. So boleh terus bagi tahu pemindahan ciri zuriat ni ciri dipengaruhi oleh faktor persekitaran, tidak dapat diturunkan. Kalau variasi tak selanjar dipengaruhi oleh faktor genetik, boleh diturunkan sebenarnya. Boleh diwarisi lah maksudnya diturunkan tu. Okey, lepas tu dia punya graf taburan normal, graf taburan diskrit. Kalau saya tak buatlah bentuk graf ni, saya buat sini graf taburan normal, graf taburan diskrit. Lepas tu faktor dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Dipengaruhi oleh tidak dipengaruhi oleh faktor persekitaran. Lepas tu dia yang ni lah. Lepas tu faktor persekitaran, faktor genetik atau genetik. Yang ni lah untuk variasi selanjar di gabungan sebenarnya. Kalau tak selanjar dia memang satu saja, faktor genetik. Tak ada gabungan-gabungan semua. Okey. Boleh tak sampai situ? Bab apa 6.2? Bukan dia tak ada ni. Dulu bab 6 dia kata 5. 5A? Boleh. Oh 5A. Faham Okey. Sekarang ni kita masuk punca variasi. Okey, punca variasi tadi saya dah bagi tahu dah dua je sebenarnya, faktor genetik ataupun faktor persekitaran. So faktor persekitaran suhu, cahaya dengan pH. Itulah faktor persekitaran. Faktor genetik, pindah silang, penyusunan bebas kromosom, persenyawaan rawat, mutasi. Tapi ni kan untuk manusia dia banyak lagi lah faktor persekitaran ni kan. Nanti awak tengoklah saya ada slide sikit pasal yang faktor persekitaran tu lebih daripada apa dalam buku teks awak lah. Yang ni kalau haiwan ke ataupun tumbuh-tumbuhan ya, suhu, cahaya, pH. Kita pun ada cahaya nak suruh kulit gelap, kulit cegah sikit. Ada kaitan dengan cahaya juga sebenarnya. Okey, kita tengok satu persatu lah. So faktor yang menyebabkan variasi, dia ada faktor persekitaran, faktor genetik, interaksi antara faktor genetik dengan faktor persekitaran. So ada 3 benda lah yang menyebabkan variasi itu berlaku. Okay, pertama sekali kita tengok faktor genetik. Penggabungan semula gen melalui pindah silang, persenyawaan secara rawak, penyusunan kromosom homolog secara bebas dan mutasi. So one by one. Okay, dalam buku teks awak ni proses pindah silang. Pindah silang berlaku antara kromatik tidak seiras pada kromosom homolog. Dia mesti kromosom homolog baru boleh buat proses pindah silang. Kalaulah dia buat proses pindah silang pada kromosom bukan homolog, dia akan jadi mutasi. Ingat tu. Dia nak pindah silang ni dia mesti pada kromosom homolog. Dia pindah silang kromatik tidak seiras pada kromosom homolog. Kalau bukan kromosom homolog, ingat saya beritahu, dia takkan jadi pindah silang, dia akan jadi mutasi. Dah kromosom tak sama, hormon ni kromosom yang sama, dia bawa alel yang sama. Alel ni biru bawa A, juga biru bawa A, purple bawa A. Cuma biru tu mungkin bawa A besar, purple bawa A kecil kat sini. Dia boleh tukar-tukar B besar dengan B kecil. So bila dia tukar, dia dapatlah B besar, B kecil. B besar, B kecil. Dia tak boleh B pergi cross dengan A. Itu pun tak boleh.
Ini kan pula, ni kalau kat sini A dengan B, mari yang purple ni W dengan Y. Itu masuk kromosom tak homolog. Salah, dia takkan boleh jadi. Dia mesti nak tukar pindah silang ni, dia mesti dengan alil yang sama. A dengan A, B dengan B. Cuma A tu besar mungkin datang mak daripada mak, yang ni mungkin datang daripada mak, yang ni mungkin datang daripada bapak. Tapi dia mesti cross pada benda yang sama. Alil yang sama, gen yang sama. Dia tak boleh pergi tukar A, B, C, pergi tukar dengan W, Y, Z. Itu bukan pindah silang. Itu mutasi. Ingatlah tu. Okey. So, bila dia tukar buat proses pindah silang ni, penggabungan semula dia akan menghasilkan kombinasi gen yang baru. Inilah. Dapat gen baru. So, kromatid kembar berpisah lagi semasa anafasa 2. Meiosis membentuk gamet dengan kandungan genetik yang memang berbeza di akhirnya. So, kini kan kita akan dapat A besar, B besar. Dulu, awal-awal A besar, B besar, A besar, B besar. Sini A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Faham tak ni? Saya kena tunjuk dekat awak. Tapi sini A besar, B besar kan? Biru. Alik ni pun A besar, B besar. Sini A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Kalau dia tak buat pindah silang, ini ni dia akan duduk pada satu, dia akan dapat setiap kali kita buat proses penghasilan gamet dapat 4 anak. Ni akan dapat anak ni. Ni anak 1, ni anak 2, ni anak 3, ni anak 4. Awak potong je tengah-tengah ni. Sentroma ni. Dapatlah ramalan apa tu gen yang ada pada anak. Potong kat sini je. Cross kat sini tengah-tengah. So dapat 4. Tapi itu kalau dia tak buat pindah silang, maksudnya anak sama sebiji macam induk dia. Tak best lah macam tu. Itu tak ada gapa-gapa, takkan jadi variasi. So apa yang dibuat adalah Allah buat satu keadaan di mana berlaku pindah silang semasa proses mitosis. Bila buat pindah silang, kita dapat kombinasi yang berbeza. Banyak-banyak jenis. A besar, B besar. Sama macam mak dia juga dengan mak dia asal. Tapi dia ada A besar, B kecil. Hak baru. Okay, lepas tu dia ada A besar, B kecil kat sini. Kan? B besar. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. So dia ada 4 jenis. Nanti yang ini ni, dia akan pergi pula senyawa dengan hak lain. Yang itu pun secara rawak. So semua itu akan menghasilkan variasi. Faham tak? Faham tak? Kita boleh potong terus kat sini. Kita boleh ramal ni. Ini dia bakilkan dengan dua alil je. Dalam manusia ada, tengok ni. Ni, banyak mana dalam manusia. Tak ada. Ni. Ni, kita ada 23 kromosom. Baru 23 kromosom. Homolog. So, kita dapat 8,388,608 jenis gamet. Nak bagi tahu awak. Selepas kita buat pindah silang dan bukan pindah silang, yang itu baru pindah silang sekali lah saya rasa. Dapat ni. Memang tak susahnya nak jumpa orang yang sama. Saya dah ulang banyak kali dah benda tu kan. Okey. So, penggabungan semula gen melalui pindah silang. Saya deploy melalui Profasa 1, meiosis di dalam, yang ni dia buat pindah silang lah semasa Profasa 1. Okey, tapi nanti dia akan terpisahkan semasa anafasa. So, dalam organ pembiakan yang menyebabkan kromatid daripada kromosom homolog tak seiras akan bertindih. Titik di mana kromatid bertindih ini dikenali sebagai kiasma lah. Proses berlakunya merombakan gen di antara kromatid dari pasangan homolog dalam pertukaran segmen dikenal tentu dipanggil tertentu di rantai DNA berlaku pada kiasma dikenali sebagai pindah silang lah. Sama je macam textbook awak, cuma nak bagi tahu awak nampak begini. Ini titik ni, titik dia cross, kita panggil kiasma. Kalau awak terlepas lah benda ni daripada tahun lepas. Okay, so dia dapat kombinasi gen yang baru tadi macam A besar, B besar. A kecil, B kecil. A besar, B kecil tadi. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. Sama je lah macam dalam textbook awak tadi. Ni. Cuma sepatutnya saya tak sempat lah nak buat. Sepatutnya bila buat gini awak akan nampak sini A besar, B besar, mula-mula A besar, B besar. A kecil, B kecil, A kecil, B kecil. Lepas tu dia pun tukar ni. Dia buat pindah silang macam ni kan. Ya awak nampak sikit. Lepas tu kan nanti dia buat pindah silang gini. Ni dia buat pindah silang gini. Ni.
Dia tukar titik ini pindah silang berlaku di kiasma. Titik ni kita panggil titik pindah silang, kita panggil kiasma. So, kita dapatlah turutan gen yang baru. Kita potong nanti tengah-tengah ni dapat A besar, B besar. A besar, B kecil, A kecil, B besar. Dan A kecil, B kecil. So 4 lah kita dapat. Memang kita dapat 4 pun setiap kali kita dapat gamet. So ni kalau banyak lagi, awak boleh tengoklah banyak gen baru. Kalau dia tukar situ, kita pun tak tahu dia tukar berapa banyak. Kiasma dalam satu kromosom kita tak tahu. Ni kalau satu je titik kiasma, ni 2 titik kiasma. So dah dapat berapa gabungan gen? Yang itu yang keluar banyaknya gabungan gen tadi kan. Okay, semasa ni penyusunan bebas pula. Bila dah dia tukar tadi, ada pula penyusunan bebas. Semasa peringkat metafasa 1 meiosis, pasangan kromosom homolog, satu kromosom maternal dan satu kromosom paternal, mak satu, bapak satu lah ni, tersusun secara rawak pada satah khatulistiwa sel. Menunjukkan 2 kemungkinan penyusunan kromosom homolog pada satah khatulistiwa bagi satu sel diploid lah, 2N sama dengan 1. Yang ni dia ambil 2N sama dengan 1 je, banyak ni dah. Kalau kita 2N sama dengan 23 kan, kuasa 2 tadi, 2 kuasa 23 tadi keluarlah 8,300, 8,388,608 gamet. So pada akhir meiosis terdapat berbagai gamet dengan kombinasi kromosom paternal dan maternal yang berbeza mengakibatkan kandungan genetik dan setiap gamet juga berbeza. Ini samalah macam dalam textbook awak. Okay, so inilah rumus dia 2 kuasa N. Bila 2 kuasa N awak dapat 4 tadi kan. 2 kuasa 2 tadi. Ni. 2 kuasa 2 dapat 4. 4 jenis sebab dari 2 je. 2 pasang 2 N. 2 kromosom. 2 kromosom homolog. Ni. Contoh 2 kromosom homolog. Kita manusia ada 23 pasang. Kuasalah 23. Dapatlah ini pertambahan bilangan gabungan kromosom yang berbeza dalam gamet menyebabkan pembentukan gamet yang berbeza dari segi kandungan kromosom dan mewujudkan variasi. So kalau nak tahu berapa banyak gamet yang terbentuk, awak tahu 2N diploid dia berapa, haploid dia berapa. So awak boleh kira lah. Kalau manusia haploid dia 23. Jadi 2 kuasa 23. Diploid tu kandungan gen yang ada dalam satu spesies. Faham ke? Awak faham ke? Apa beza 2 kuasa N dengan 2N? 5A? Saya syok sendiri dengan ajar ni. Beza ni 2 kuasa N dengan 2N. 5A? 5A? Ada orang ke tak ni? Gimana habis? Ada cikgu. Ada. Faham ke tak apa beza 2N dengan 2 kuasa N? 2N apa 2N? Ni 2N ni apa 2N ni? 2N tu sel diploid. Kalau kita 2N, N tu 23. 2 kali 23. 2N dapatlah 46. Manusia ada 46 kromosom sel diploid kita. Haploid kita N saja 23. Faham? Kalaulah awak nak cari berapa banyak pembentukan gamet yang berlaku, awak kena buat 2 kuasa N. Tu yang dapat 8 juta lebih tu. Ni. Ni. Faham ke pasal haploid diploid ni? 5A? Oh 5A. Saya nak tanya awak faham, awak ingat lagi ke tak haploid diploid belajar tahun lepas ni? Ingat sikit-sikit aku. Ingat sikit-sikit. Berapa orang sebenarnya yang tak ingat? Tanya tak ingat dulu lah. Senang. Okay, tengok sini. Kita manusia
Kita ambil manusia lah senang. Manusia. Kita, haploid kita 23. Haploid ni apa? N. Lepas tu kita juga, kalau kita diploid, kromosom diploid kita 46. Ringkasan untuk diploid 2N. Ini kita. So dalam buku teks awak, muka surat berapa tu? Yang dia bagi 2N gambar tu. Muka surat 262 tu. Dia kata, dia bagi contoh kalau kromosom tu ada sel diploid dia 2N sama dengan 4 je. Maksudnya dia ada 2 kromosom je lah dekat dalam tu. Faham tak? Dia ada 2 kromosom je. 2 kromosom. Tapi bila 2N ni maksudnya 2 pasang. Bila dia buat tu. Kena kecil satu besar satu lah ni. Ini 2N sama dengan 4. Diploid dia, ni diploid dia. Kalau haploid dia berapa? Haploid dia N je lah. Ni 2N. 4 tu 2N. Haploid dia N. N dia 2. So bila dia buat, bila dia jadi gamet, dalam gamet, setiap gamet dia hanya ada 2. Satu besar, satu kecil. Kalau tengok bawah sekali tu memang satu besar, satu kecil. Dalam manusia ada 46. Banyak nak lukis. Banyak. Ada 46 semua. 46 kromosom. Tapi dalam gamet manusia, segala sperma hanya ada 23. Ataupun dalam ovum kita, ada 23. Faham tak? Ini N. N ni apa? Haploid. Ni gamet. Ni gamet dalam buku teks awak ni. Daripada 2N, bila dia jadi gamet, dia jadi N saja dalam bentuk haploid. Gamet semua dalam bentuk haploid. Lain pula dengan kita nak cerita dia nak bagi tahu awak kalau kita nak tahu agak-agak ada berapa banyak kombinasi gamet yang terhasil. Dia kena N pula dah. 2 kuasa N. N ni yang haploid tadi. Kita masuk haploid. Memang itu sifir dia. So 2, manusia 23. Keluarlah 8 juta 388608 tu. Tapi tadi yang dalam buku teks awak tu, dia bagi diploid 4. Jadi haploid dia N je. So 2. Sebab itulah bila awak buat 2 kuasa N dia, 2 kuasa 2. So dia akan dapat 4 gamet je, 4 jenis gamet. Sebab tu dalam textbook awak muka surat 262 tu dapat 4 je gamet dia. 4 gamet. 4 jenis je lah gamet dia tu. Faham ke? Kenapa dia jadi 4 jenis gamet ni? Dalam buku teks tu. Kan ada besar ni. Bila dia buat proses pindah silang siap-siap yang ada kombinasi purple dengan hijau. Itu yang sebenar lah. Bila dia dah buat proses pindah silang. Susunan 1 tu sebelum dia buat proses pindah silang. Awak akan dapat sama je. Tak ada berubah apa-apa daripada hak asal. Dibandingkan tu susunan 1, susunan 2. Sebab bila kita buat susunan 2, bila buat proses penyusunan bebas kromosom dan juga pindah silang, awak akan dapat kombinasi yang berbeza. 4 jenis kombinasi kromosom yang berbeza. Boleh ke? Itu sebenarnya maksud ni. Sebab tu kita lain sangat-sangat lah. Tak sama. Sebab tu dan disebabkan kita dapat berupaya hasilkan 8 juta lebih ni setiap kali
buat proses penyusunan kromosom homolog ni secara bebas ni. Sebab itulah kita antara makhluk ciptaan Allah yang boleh survive selain daripada Allah bagi kita akal dan fikiran. Sampai sekarang dah dah beratus tahun dah kita masih boleh hidup dan terus menguasai bumi. Sebab Allah bagi kita akal, beza kita dengan benda lain dan kita ada banyak kromosom lah dengan kombinasi yang berbeza tu. So itu yang menyebabkan kita masih boleh beradaptasi dengan perubahan persekitaran. So ingat ayat tu lah. Tak tahu nak cakap macam mana dah dengan awak. Faham ke? 5A. Faham cikgu. Faham cikgu. Okey, last sekali adalah persenyawaan secara rawak pula. Dah lah kita dapat tadi gamet yang berbeza. Banyak ni. 8 juta lebih. Tak tahu mana satu daripada bapak dia akan mari dan masuk dekat dalam mak dia untuk mensenyawakan ovum. Ni baru gamet daripada ayah. Gamet daripada ibu tak combine lagi ni. Lepas tu buat pula persenyawaan secara rawak ini antara sperma dengan oosit sekunda adalah secara rawak. Melalui proses penggabungan semula genetik semasa pindah silang dan penyusunan rawak kromosom homolog semasa meiosis, pelbagai gamet dengan kandungan genetik yang berbeza daripada induk dapat dihasilkan. Dia gabung pula lain-lain suku-suku, tak tahu mana satu. Kan? So oleh itu, zygote diploid yang terhasil selepas persenyawaan akan mempunyai kombinasi genetik baru yang beza sangat-sangat lah. So zygote ini kita lah. Anak ni adalah kombinasi genetik yang berbeza daripada induk. Jaranglah nak dapat sebiji macam mak betul-betul. Ada iras sebab memang betul lah sebab anak mak, anak ayah. Tapi mesti ada beza. Nak jumpa yang sama sebiji tu susah. Lepas tu orang tua tu pun kata kalau sama apa semua ada lah. Dia ada cakap kan betul-betul orang tua tu kan. So itu uniknya manusia lah sebab kita ada banyak bilangan kromosom. Okay, faktor yang menyebabkan yang ini persenyawaan di antara sperma dengan ovum adalah secara rawak. Salah satu daripada berjuta-juta sperma akan bercantum dengan ovum semasa proses persenyawaan. Kok ni bawa ke apa dia kita pun tak tahu. Masuk jumpa dengan ovum yang kita pun tak tahu ada apa dekat dalam dia kan. Kombinasi genetik dia apa maksud saya. Dalam nukleus dia kombinasi genetik dia apa. Bergabung bersama-sama dan melengkapkan proses meiosis untuk oosit sekunda lah. Okey. So yang itu untuk persenyawaan secara rawak. Lepas tu mutasi. Yang ini satu lagi penyebab kepada variasi lah. Mutasi ialah perubahan kekal yang berlaku secara spontan pada gen ataupun kromosom. Mutasi akan mewujudkan genotip yang baru. Jika mutasi berlaku pada gamet, mutasi sel jerma, ciri-ciri yang ditentukan oleh bahan genetik yang telah bermutasi dapat diwarisi lah. Okey, so mutasi yang berlaku pada sel soma dapat menyebabkan variasi tetapi tak diwarisi oleh tidak akan diwarisi ke generasi seterusnya. So kalau dia mutasi itu berlaku dalam sel gamet saja dia akan bawa, maksudnya diturunkan. So mutasi pada sel jerma sperma atau oosit sekunda dalam organ pembiakan yang akan menyebabkan kecacatan ataupun menyebabkan diwarisi lah. So itu kalau dalam autosom tak ada maksudnya. Sel soma biasa tak ada lah. Persenyawaan antara gamet yang telah mengalami mutasi akan menyebabkan mutasi lah kepada individu tersebut. So gamet yang dihasilkan ialah gamet yang mengalami mutasi dan gamet yang normal lah. Okay, so kalau kita tengok sini perubahan sama je ni. Mutasi berlaku melalui 3 cara. Secara semula jadi, tiba-tiba je, itu pun adalah semasa replikasi kromosom dan pengagihan kromosom ke sel-sel gamet dalam organ pembiakan. Satu lagi disebabkan oleh bahan kimia. Mungkin orang tu terdedah kepada bahan kimia, contoh merkuri ke, plumbum ke, so berlaku perubahan genetik. Dia tak dapat rasa, dia tak kena tapi dia warisi. Kalau benda tu perubahan tu berlaku dekat dalam sel jerma tadi, dia akan menyebabkan anak dia yang kena mutasi tersebut. Dia tak ada apa-apa. Kalau dia kena bahan kimia yang teruk, kalau macam asid tu hanya dia je lah cedera. Tapi yang dia meresap masuk dekat dalam badan. Ataupun melalui hidu ke, kita tak tahu benda tu. Ataupun
cahaya UV yang berbahaya tu, itu juga boleh menyebabkan mutasi lah. Itu ejen mutasi lah, kita panggil diaruh oleh ejen mutasi. So, mutasi juga adalah salah satu penyebab kepada variasi lah. Okey, faktor persekitaran yang menyebabkan variasi. Tadi semua faktor genetik ni. Dia main dekat dalam gen je. Semua tu. Yang ini faktor persekitaran. Okey, kalau variasi pada tumbuhan yang genotipnya sama, dia akan dipengaruhi oleh bekalan air. Kalau ni tumbuhan air, iklim, keamatan cahaya dan kesuburan tanah lah. Sebab tu dia ada pH tanah, suhu dan cahaya. Kalau pokok. Kenapa? Kalau air dapat banyak, pokok tu besar, segar. Pokok yang sama, kita bagi air dalam pasu yang berbeza. Satu pasu banyak air, satu pasu kurang air. Pokok tu akan segar, akan tinggi. Itu faktor persekitaran lah tu. Iklim, keamatan cahaya. Yang ni menghadap cahaya, yang itu kita susut. Kita letak jauh daripada cahaya. Memang lah. Dan dia boleh buat proses fotosintesis. Yang tu kurang buat proses fotosintesis. Lepas tu kita tambah baja, bagi subur tanah. Tapi kalau banyak sangat baja pun dia boleh menyebabkan pokok kurang subur juga. So kena beringatlah tu. Itu semua faktor-faktor persekitaran. Baja, kesuburan tanah, air, iklim, keamatan cahaya kan. Dia tak ada lah baja, tapi awak tahu baja tu yang akan menyebabkan tanah tu subur ataupun tidak. Okay, lepas tu variasi dua individu disebabkan oleh, yang ni kalau manusia lah, faktor-faktor persekitaran seperti suhu persekitaran, warna kulit semua-semualah, kemahiran, dia belajar ke tak semua kan, penyakit, yang tu pun ada orang ada penyakit dia akan jadi kurus kan. Okay, biasa yang tu paling senang lah awak tengok. Okay, pengalaman juga boleh mempengaruhi variasi selanjar kita. Okay, lepas tu jenis makan. Makan banyak, makan sikit, makan itu, makan ini, makan banyak protein, semua. Makan pun banyak lemak, apa jadi? Itu adalah faktor persekitaran yang mempengaruhi variasi selanjar. Faktor persekitaran ni dia dia mempengaruhi variasi selanjar saja. Dia takkan mempengaruhi variasi tak selanjar. Ingatlah tu. Okay, faktor persekitaran mengakibatkan variasi di antara spesies tidak dapat diturunkan kepada zuriat. Ada juga contoh, mak dia tinggi, bapak dia tinggi, tapi mak dia tak bagi anak dia makan susu, minum susu, bagi makanan yang kaya dengan protein. Maka anak dia tak mungkin akan tidak setinggi ibu dan ayahnya. Kenapa? Sebab alerti itu telah pun ditutupi. Inilah faktor persekitaran mengakibatkan variasi antara spesies tidak dapat diturunkan kepada zuriat. Dia gitu. Ataupun dia mak bapak dia rendah tapi dia makan banyak protein apa semua, dia boleh jadi tinggi. So kamu boleh tengoklah ni kalau pH tanah, pokok hydrangea ni kan, bunga ni comel tau. Tapi kalau dia duduk dekat tanah beresik, dia jadi warna merah jambu. Kalau dia duduk dekat tanah bak kali, dia akan jadi warna biru. Uniknya pokok bunga ini. Bunga dia tujakan jadi berubah mengikut jenis mengikut nilai pH tanah. Okey, suhu. Kucing siam mewarisi gen yang menghasilkan enzim pigmen gelap bagi warna bulu. Enzim ini hanya berfungsi pada suhu yang kurang daripada suhu badan. So kalau kucing siam tu mempunyai dia duduk dekat kawasan yang rendah, telinga, muka, ekor, tapak kaki, dia akan jadi gelap lah. Okey. Lepas tu, oleh itu faktor ini menjadikan bahagian-bahagian tersebut warna gelap. Kalau cahaya, yang ni senang lah kalau untuk manusia kan. Dapat mengubah warna kulit. Orang yang sering berada di bawah cahaya matahari dan jangka masa yang lama akan mempunyai warna kulit yang lebih gelap. Tapi dia tidaklah akan jadi macam orang Afrika kalau orang Malaysia ni. Setakat gelap segitu-gitu je lah. Sinaran ultra-ungu dalam cahaya matahari akan merosakkan pigmen melamin pada kulit yang terdedah. Oleh itu, lebih banyak pigmen melamin yang terhasil menyebabkan kulit menjadi lebih gelap. Okay. So, itulah yang berlaku sebenarnya. Lepas tu kita ada interaksi yang ketiga ni kan. Last kali ni, interaksi antara faktor genetik dan persekitaran. Yang inilah. Yang ini lebih kepada, kita boleh kalau nak senang tengok kembar lah. Kembar ni, J dan K, merupakan pasangan kembar seiras. Mereka mempunyai genotip obesity yang sama kerana berasal daripada embrio yang sama. Okay, J dan K terpisah sejak zaman kanak-kanak. J mengamalkan diet rendah lemak dan suka menjalankan aktiviti fizikal. Manakala K mengamalkan diet tinggi lemak dan tidak suka menjalankan aktiviti fizikal. Walaupun dia duduk dekat dalam rumah yang sama betul lah sebab dia dah jadi individu berbeza keluar daripada mak bapak perut, daripada rahim ibu dia tadi.
So seorang suka makan apa tu? Banyak kandungan lemak. Seorang lagi uh, tak ambil lemak banyak dan suka jalankan aktiviti fizikal. Maka G akan kurus, K akan lebih gemuk lah. Walaupun dia kita kata apa? Kembar seiras. Sepatutnya sama. Tapi tak. Sebab faktor persekitaran dan genetik itu akan sama-sama berinteraksi. Dan dia akan lebih kepada faktor persekitaran. Tabiat pemakanan dan persekitaran yang berbeza sewaktu membesar menghasilkan fenotip yang berbeza lah. So ini contoh paling mudah. Awak ada kawan awak dalam kelas yang sama kan? Boleh tengok. Bila dia dah jadi dua individu yang berbeza, memang takkanlah sama kot. Benda semua mesti akan ada. Sedikit sebanyak akan ada yang berbeza lah. So itu akan menyebabkan kita boleh membezakan mereka berdua. Okay, variasi dalam manusia. Okay, ni yang 12.2 lah. Okay, ni semua variasi ada pada kita lah. Ketinggian, dia ada trait dominan dia tinggi lah. Resesif tu trait yang rendah. Kebanyakan orang tinggi lah ataupun sederhana ketinggian dia. Bila dia dominan, maksudnya awak akan dapati lebih banyak yang kita akan jumpa ciri tu lebih banyak berbanding dengan ciri yang resesif. So jenis rambut kerinting tu dominan, rambut yang lurus itu resesif. Kecenderungan penggunaan tangan, dominan untuk tangan biasa. Tangan kanan lah. Okey, resesif tangan kidal. Okay, kehadiran lesung pipit. Ada lesung dengan tak ada lesung pipit lah. Dominan ada sebenarnya ada lesung pipit, resesif tiada lesung pipit. Tapi ramai yang tiada lesung pipit. Yang ni dia terbalik sikit. Lesung pipit awak kena ingat terbalik sikit. Okey. Lepas tu kebolehan menggulung lidah. Boleh menggulung lidah tu dominan. Resesif tidak boleh menggulung lidah. Dekapan cuping telinga. Resesifnya adalah cuping telinga melekap. Yang tak melekap itu adalah dominan. Okey. Saya tak adalah 12.2 tu je sebenarnya. Tak ada apa-apa. Dia cuma nak bagi tahu tentang variasi-variasi yang ada dekat dalam manusia. Sepatutnya kita buatlah eksperimen 12.1 tu. Tapi tahulah, boleh je ambil je ketinggian awak. Awak ambil kutip-kutip ketinggian berat badan ukur dekat rumah kan. Yang A dengan B, C tu dia kena ada cap jari, dia kena ada stamp pad tu. Saya ada kat sekolah, siap beli lagi. Sebab setiap tahun biasa saya buat. Sebab eksperimen ni bukan dengan kelas awak je, dia bukan dengan kelas Bayu je, kelas sains teras pun buat benda ni. Lepas tu buat rekod bacaan dan kita buat graf. Memang buat benda ni. Tapi taklah. Boleh je awak buat benda ni. Sekejap lah sebenarnya. Okay, setakat ni saya nak tanya. Ada nak tanya? Minggu depan, hari kami ni kita masuk mutasi. Kalau habis, mungkin saya masuk jugalah bab 13 tu. Juga sikit-sikit. Ada nak tanya? 12.30, 11.30 habis. Faham tu tak ada variasi ni? Faham. Harap-harap faham lah sebab ni senang ni. Okey, saya nak bagi awak ini apa yang kalau keluar soalan kan. So, benda ni kan awak boleh fikir. Macam saya, keluarga saya lah. Saya boleh assume anak saya akan ada seorang kemungkinan besar sebab saya tak tahulah kebarangkalian dia berapa tapi saya boleh bajet yang saya punya anak akan ada seorang yang kidal sebab suami saya kidal. Kalau kita buat K besar untuk kidal, K besar untuk kanan, K kecil untuk kidal Kenapa saya kata saya rasa anak saya tu akan ada yang kidal walaupun saya tak kanan itu dominan, yang ni resesif kan. Sebab abah saya dia bukan macam ni dia nulis tangan kanan
Tapi semua benda-benda berat yang lain dia akan lebih tangan kiri. Tangan kiri dia lebih kuat. Jadi kan bila saya kahwin dengan suami saya tahu suami saya tu dia dia kek kecil. Tapi saya boleh agak, saya sendiri kek besar, kek kecil. Sebab abah saya tu sebenarnya dia kidal tapi dia tidak tidak menulis dia dengan tangan kanan. Tapi dia boleh tulis dengan tangan kiri. Tapi gitulah. Tapi kerja-kerja lain semua dia buat dengan tangan lebih kuat tangan kiri. So saya rasa saya pun tak tahu, tak pernah check kan. Tapi ini yang kita belajar bila yang ni bab sebelum ni tu kan. Sebab saya tak pergi lama dekat bab sebelum ni tu. Yang last sekali pedigree keluarga tu. So bila kita buat ni kita boleh assume lah. Sebenarnya K besar, K kecil, K kecil, K kecil. Boleh kita boleh tengok. Saya punya anak akan ada kebarangkalian untuk jadi kidal setiap kali kelahiran. Jadi bila memang betul anak saya ada seorang kidal sebab ikut benda ni lah, inilah kita panggil ramalan genetik ni. Kita boleh buat pedigree genetik, pedigree keluarga. Sebab daripada sini. Awak pun sendiri boleh fikir family awak bila awak dah belajar tentang benda-benda ni sebenarnya. Walaupun awak tahu trait tu dominant ataupun recessive. Dan soalan akan tanya tau benda-benda macam ni. Dia akan tanya agak-agak berapa dia suruh cari anak siapa ke melalui tu. Akan ada. Seronok sebenarnya bila awak mahir bab-bab genetik ni. Tak ada benda nak tanya ke? Balik rumah awak boleh fikirlah family awak tengok mak awak, ayah awak. Tengok diri sendiri, ciri dominan ke, ciri resesif ke. Main mana, ciri awak yang ni ikut siapa, ikut mak awak ke, ikut ayah awak ke. Boleh fikirlah awak ni variasi selanjar, variasi tak selanjar, apa yang ada pada awak. Bab-bab ini sangat dekat sebenarnya dengan kita kalau betul kita sukalah. Awak akan rasa benda ni sangat menarik. Tapi tak tahulah. Dia tahu orang kan, kita setiap individu. Dia nak tanya tak ni? Graf memang wajib, mesti boleh dilukis kedua-dua, mesti boleh buat. Ingatlah, kalau variasi selanjar dia mesti rapat. Variasi tak selanjar dia jarak lah. Dan graf dia senang je, graf bar je. Dia bukan graf pelik-pelik kan. Dia sangat mudah, graf bar saja. Ni graf bar. Ni graf bar untuk variasi selanjar. Variasi tak selanjar. Ni graf histogram. Saya tak suka panggil taburan diskrit ataupun lengkung taburan normal sebab memang dia histogram. Paling mudah histogram rapat. Graf rapat tu adalah graf histogram. Dan awak nak tengok dia punya tu kalau kita boleh cam selalu. Kalau dia bagi je di textbook kan. Ni. Awak tengok sini. Sini kita nampak lalu dah. Ini ni ketinggian ni bila dia ada ni 135 hingga 139, 140, 144. Ini kalau dia jadi buat macam ni, ini variasi selanjar lah ni. Ni pun sama. Kalau dah ada dash ni, ini variasi selanjar lah ni. Bila dia fix pusar, lengkung, gulung, darab A, B, C, D, D pula. AB. Melekat. Tak melekap. Dia jelas satu-satu. Dia tak ada ni. Dash ni. Maka dia adalah variasi tak selanjar. Kalau dia ada sempadan atas, sempadan bawah ni, dia ada dash daripada berapa hingga ke berapa ni. Dia sempadan, dia adalah variasi selanjar. Daripada situ pun kita dah tahu dah yang mana satu variasi selanjar, mana satu variasi tak selanjar. Lepas tu, ini pun boleh ubah manipulasi, bawah ni pun boleh ubah bergerak balas. Ni. Julat jisim ni pun boleh buat manipulasi, bawah ni pun boleh buat bergerak balas. Bila awak buat graf, graf dia yang dia mesti graf bar dia bilangan murid mesti paksi Y. Ini paksi Y bawah ni. Atas ni paksi X. Samalah ni paksi X. Bilangan murid yang ni paksi Y. So benda tak susah pun sebenarnya daripada situ. Ni pasal yang ni tak pernah buat ni eksperimen ni, baru first time kan.
Ada dalam textbook. Trik kepekaan lidah manusia terhadap larutan PTC. Tahulah kita kat Mama lah ada ke tidak PC tu. Okey. Habis dah masa nak tanya? Tak nak tak senyap. Biar saya je bercakap daripada tadi. Ada nak tanya ni? 5A, awak dengar ke tidak saya mengajar? Nyak Dik. Tak ada respon apa-apa pun. Senyap sesenyap-senyapnya. Saya tanya pun senyap. Tak ada dah ni. Tak ada nak tanya apa-apa ni. Tak ada nak tanya kat biarlah. Kita berhenti lah. Dah awak pun tak nak tanya apa-apa. Ke mood cuti lagi? Saya nak tanya. Saya suruh abang buat PBD tu kan? Buat dah ke tak? Ramai orang buat yang mana? Buat baja ke buat model bandar? Kalau buat baja, sepatutnya boleh test dah baja awak tu. Saya bagi bila hari tu? Dia dalam dekat-dekat nak sebulan. Ambil kutip-kutip barang dapur mak awak je yang baja tu. Lepas tu letak dekat dalam. Awak cari dalam internet. Kalau tak guna ulat, tak ada jumpa ulat ke gapa-gapa letak dekat dalam tu, awak just tunggu je, dia akan ambil masa lambat dah sikit, dalam berapa minggu sebulan lah. Lama-lama dia akan hancur juga benda tu. Kalau baja. Kalau senang sebenarnya awak baja tu. Kalau awak suka metek-metek kat, buatlah apa? Model bandar tu. Baja tu cumanya saya nak lah macam buku scrap sikit. Awak faham tak? Awak buat baja tu dia ada apa-apa. Sama juga dengan model bandar tu. Dia macam buku scrap sikit lah supaya saya boleh tengok dia punya bukanlah nak kata kertas kerja sangat, tapi apa yang awak buat, awak masuk ke apa, nak buat baja tu awak letak apa-apa bahan-bahan dia, kulit bawang ke, kulit buah mangga ke, kulit buah apa sekarang kuat, rambutan ke kan, kulit telur ke, naklah dia punya bahan-bahan semua tu, senarai bahan dia berapa ringgit. Selain yang tu mungkin sisa-sisa makanan, bekas dia ke kapur ke. Dalam internet banyak ni pasal baja ni. Lagi senang lah sebenarnya. Tapi atas awak lah awak nak buat yang mana. Saya bagi awak option. Yang penting daripada sebab 10 tu ada satu PBD. Markah PBD awak. Awak ni yang paling senang nak buat PBD. Awak lain tu payah sikit lah awak nak buat kat rumah. Tak ada nak tanya juga. Buat ke tidak? Dan kita pun tak tahulah sampai bila kita akan ber-PCR ni dengan kes yang tak ada nampak macam nak berkurang pun. Kalau lah banyak-banyak sangat kan awak buat rekod-rekod. Awak standby ni je lah. Rekod-rekod ke apa, lepas tu buat dalam bentuk video macam awak hantar itu pun tak apa. Tak payahlah bawa bahan nanti. Kalau tak pun. Kalau dah lama sangat. Tak ada nak tanya juga pasal PBD pun. Buat ke tak? Tak buat langsung lagi. Ada seorang je tanya hari tu. Tak ingat siapa. Ifni ke siapa tanya? Ke Amani? Amani kot tanya. Ada seorang je tanya pasal PBD ni. Orang lain semua tak tanya. Amani. Amani ke Amani? Siapa yang tanya? Cikgu. Ifni ke? Siapa tak ingat. Siapa yang tanya? Ada seorang tanya. Elinda. Bukan. Elinda kali. Cikgu kena hantar bila tu? Saya nak tengok benda tu bila naik cuti lah. Bila nak habis PDPR. Elinda nanya saya. Elinda seorang je nanya saya. Oleh senyap. Tak tanya apa-apa. Elinda masuk tak kelas hari ni? Tak
Tadi bukan dia ada ke? Saya rasa dia hot request mula-mula tadi. Rasa dia mula request masuk. Betul lah. Dia masuk lah. Ada ni, tak ada nak tanya lah ni. Aileen dah kata line slow. Sebab rasa mula-mula dia yang mula-mula request masuk tadi. Ada, tak apalah. Awak nak tanya apa-apa tanya. Kalau tidak benda ni dalam internet banyak. Ikut lah nak buat mana-mana pun. Kalau tak nak cari kotak, tak nak cari benda, sebenarnya senang yang ni yang pasal baja tu. Guna daun-daun ke apa-apa yang ada kat rumah. Tapi kena buatlah buku scrap kat saya tu. Saya nak tengok lah benda dia. Ha. Lepas tu kalau awak rajin, awak rekod video pokok awak tu bila guna baja awak tu. Daripada tak guna baja tu, bila dah guna baja tu apa jadi. Ha. Faham? Senyap juga awak tak. Semua senyap. Boleh cikgu, boleh. Boleh. Awak meniaga kau main banyak macam-macam jenis tu. Boleh lah. Ras. Dah lah suka, awak kata suka kau tu ke? Nak menanya pasal stud sana stud sini dua itu. Nanti saya buat baja cikgu. Kat rumah benda-benda tu. Saya buat kat rumah benda tu. Adalah mak awak buang merata. Benda, apa tu? Dia punya sisa-sisa makanan. Ni musim buah ni banyak ni sekarang. Okay lah, kalau tak ada apa-apa, berhenti kat sini lah. Awak pun senyap je. Berapa orang je respon. Okay lah, kita habiskan kelas kita hari ni dengan surah wa'az dan keras. Siapa dah siap baca doa, boleh left lah. Assalamualaikum.